Kitabul Hiyal, ini kitab tentang pelbagai helah. Bab hadis-hadis tentang meninggalkan helah. Dan sesungguhnya setiap orang itu mendapat apa yang diniat, baik masalah sumpah ataupun lainnya. Helah ni cari helah, buat helah. Tapi kalau bahasa kita ni, kalau kita tambah salah, tipu helah, jadi kau berat lagi. Tapi kalau helah saja tu boleh jadi mas puasa lagi lah. Mana helah tu boleh jadi kita cari satu jalan lain untuk melepaskan sesuatu. Boleh jadi usaha kita buat helah tu baik, boleh jadi tidak baik. Itu asal makna helah, untuk melepaskan kita daripada sesuatu. Sesuatu itu baik atau tidak baik untuk kita, tak kira. Itu helah daripada ketentuan Allah misalnya. Kita helah nak lari biar tak kena, itu helah juga. Ataupun kawan kita nak kena bunuh, kita pun cari helah biar dia lepas, itu pun helah juga. Dia tu kena buat nyaya kau kan. Kita nak cari jalan macam mana nak lepas dia, helah dia. Kita jadi lawyer misalnya, kita tahu dia tidak salah, kita pun nak lepaskan dia, helah juga. Tapi helah tidak semesti tipu helah. Memang dalam bahasa Arab dia ada dua makna, kedua-dua, dengan makna molek, dengan makna tidak molek. Jadi Imam Bukhari di sini dia buat ni tajuk ni, nak ayatnya helah ni kok mana-mana pun tak ada. Jadi adakah Allah SWT buat sesuatu hukum untuk kita ni, untuk menekan kita, untuk memaksa kita, menyusahkan kita, sehingga boleh kita cari helah untuk melepaskan daripada ketentuan dia tu? Kalau hak manusia iyalah boleh jadi. Tapi kalau hak Allah SWT boleh. Kalau itu sesoalnya kita menganggap ketentuan dia tu tidak sesuai lah, tak molek lah, berupa tekanan lah, menyusahkan kita, sehingga kita nak cari helah biar lepas. Molek kalau gitu. Itu persoalan. Kalau dengan Allah SWT, kalau dengan orang lain cerita. Kita nak melepaskan sahabat kita, kita nak melepaskan diri kita. Kalau tidak, kita masalah lah, macam-macam lah helah orang buat. Tetapi Imam Bukhari nak tumpukan di sini helah dalam agama. Dalam agama hak tu lebih utama. Dia nak cerita di sini kadang-kadang orang tu buat helah ni dalam perkara agama, dalam perkara ibadat pun, dalam perkara rukun pun ada helah je. Jadi lagu mana? Itu persoalan. Imam Bukhari adalah di antara ulama yang tidak setuju menggunakan helah dalam apa cara. Dia seseorang mengatakan kalau kita nak cari helah, nak buat helah, seseorang kita katakan Allah SWT tentukan kita tu nak buat nyaya, tekanan, paksaan, menyusahkan kita. Mana boleh kita anggap begitu. Walaupun kita tak kata, tetapi seseorangnya bila kita buat helah tu, kita gitulah. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari dan ramai lagi orang-orang yang lain mengatakan helah tak boleh kok mana-mana. Tetapi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i banyak guna helah. Dalam hukum agama pun, bahkan dalam hal ibadat pun banyak guna helah. Jadi situ pertembungan. Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Bukhari mengatakan helah ni secara mutlak tidak harus. Tapi Imam Abu Hanifah dan Syafi'i dia kata helah ni ada dua macam, iaitu satu helah untuk daf'il huquq wa ithbatil batil. Helah untuk kita nak ambil hak orang ataupun kita nak menyabitkan sesuatu yang batil. Hak ni tak boleh. Tidak syak lagi. Hak lagu ni adalah tidak harus dan haram. Kesimpulannya, orang-orang dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i dia kata helah boleh. Bukan semua helah juga. Orang yang mengatakan tak boleh tu mana dalil dia? Bagi orang yang mengatakan tak boleh seperti Imam Bukhari, banyaklah dalil dia. Di antaranya kisah Ashabus Sabt, puak-puak Yahudi yang dilarang menangkap ikan pada hari Sabtu, pasal hari itu hari besar, hari ibadat. Dia pun helah lagu mana? Dia gali parit sana daripada laut ataupun daripada sungai ke mana-mana ke, dia gali pergi masuk dalam kawasan dekat rumah dia, ke depan rumah. Jadi ikan tu pada hari Sabtu tu akan masuk. Dia tidak tangkap, dia tidak kain, dia tidak jala, dia sekat muka tu, dia buka tadi tu. Lepas tu hari Ahad, hari lain dia ambil. Dalam Quran sampai Allah SWT kata kunu qiradatan khasi'in, itu akibatnya jadilah kera yang hina kamu kerana perbuatan itu. Jadi Allah SWT tak kenal. Helah lah tu. Tak boleh. Allah SWT larang, sehingga sebutkan dalam Quran Allah SWT kata perintahkan supaya jadi kera, yang itu akibatnya. Mana kalau sampai macam hukuman orang yang buat gitu, yang ditukar rupa dia tu, maknanya berat benda tu. Tak boleh main-main, tak boleh buat helah tu. Itu dalil dia.
Dalil yang kedua, orang Yahudi dia haramkan makan lemuk. Dia dah haram ni, dia lagu mana? Dia cair. Sebab apabila jadi cair, dia tidak orang panggil syaham dah dari segi bahasa. Syaham ni mana ketika tokok. Apabila sudah jadi cair, tidak syaham lagi. Lepas tu dia jual, dia tidak makan. Harga dia tu, dia jual tu pitih tu dia boleh tu. Dia makan. Helah lah tu juga. Itu pun satu macam helah juga. Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga dalam Quran, laknat dia kerana perbuatan dia yang seperti itu. Tak boleh juga. Yang ketiga, Nabi SAW melarang daripada tanajus. Apa makna tanajus? Tanajus ini lagu mana? Orang tu nak jual barang, gugu dia ni pun main. Oh, dia kata barang ni payah nak cari ni. Berapa dia mau nak jual? 100. Oh, kita 200 nak, kata dia. Hak tu kata 200 murah. Kita 300 nak. Jadi ada hak betul. Seorang dua tepi tu sekali dia pun kata dah naik tak sampai 500 tu nak. Saya nak 500. Nah, jadi dia tak sih. Dia saja dia nak pedaya orang sebelah ni. Itu pun satu macam helah juga tu. Supaya laku barang tu dengan harga yang mahal, dia buat lagu. Dia menipu. Helah juga tu. Supaya orang zaman ni lah ngepin tu kan, jadi licin kulit lah macam-macam dah. Dia tunjuk gambar orang Tino. Itu pun lebih kurang lagu. Putih selalu pakar bedok saat ni dah. Lepas pada tu banyak lagi hadis. Di antaranya Allah SWT melaknat muhallil dan muhallal lahu. Dalam istilah kita dia panggil Cina buta. Itu pun satu macam helah juga. Kan Allah SWT laknat orang yang buat macam tu. Di satu pihak yang lain, orang yang mengatakan helah tu boleh. Mana dalil dia? Di antara dalil dia nya kisah Nabi Ayub. Allah SWT kata, wa khudh bi yadika dhightan fadrib bihi wa la tahnas. Ambil satu berkas, jerami, pukul isteri kamu tu dengan dia. Dengan seberkas. Jangan engkau batalkan sumpah kamu. Yang ni ceritanya Nabi Ayub ni ketika dia sakit tu adalah, moga orang sakit kan, dia ada ketikanya naik angin panas kan. Apabila perbuatan orang yang sekeliling dia tu tidak apa belaga dengan dia lah, jadi dia jadi bersumpah semasa dia kata dia nak sebab, tapi dia sebatan kata dia. Jadi bila dia segar, lama-lama lepas pada tu tak apalah, dia bahagia, dia gapo semua senang balik jadi kaya raya dia, tak apalah. Dia pun ingat, dia bersumpah dulu. Lepas nak mana 100 sebatan dia supaya orang berzina lah. Perak nyaya ke bini. Dia pun jadi kesian lah bini dia pun selama ni sabar tu. Duduk dengan dia, duduk cara ke dia. Jadi tak sabar hati. Dia lagu mana nak buat. Allah SWT kata, nak sebab dia 100 sebatan, ambil jerami seberkah 100 ikat nak sebab dia. Itu makna engkau tidak melanggar sumpah. Engkau telah menyempurnakan sumpah dengan cara lagu tu. Nabi Ayub buat lagu tu, lepas dia. Itu kan helah tu. Siapa dia ajar? Helah lagu tu. Allah SWT sendiri ajar nak melepaskan. Sebab apa orang ni tidak salah ni. Kita yang terlanjur. Nabi Ayub yang terlanjur, dia bersumpah sampai begitu. Jadi kerana keterlanjuran itu, adakah patut orang lain menerima hukum kesakitan ni, dipukul? Patut ke? Mesti kena ada cara. Allah SWT bagi cara untuk melepaskan orang ni. Yang kedua, pernah berlaku di zaman Nabi SAW, penzina ni dia sakit teruk lah. Dia berzina, dia kena sebab 100 rotan. Nabi SAW kata lagu mana? Dia nak hukum lagu mana dia? Kalau sebab 100 rotan mati. Bukan hukuman itu nak suruh mati. Tidak maksud nak mati, tidak maksud nak suruh mati, nak suruh cukup bilangan. Dia telah berzina dan dia tidak muhsan lagi, dia sakit pun. Lagu mana? Pernah berlaku. Nabi SAW kata, khudhu lahu ithkalan fihi 100 syamrah fadribu darbat. Kamu ambil mangga yang ada 100. Itulah tempat bergantung buah tamar. Ambil ada 100. Nabi SAW kata, pukul sekali. Lepaslah dia. Cukup dah tu. Ini ada di dalam Mishkat pun ada menyebutkan hadis ini. Sahabat dia tunggu lagu Nabi SAW. Lepas tu kalau kita kata helah ni semua betul tak boleh, bermakna kita kata Nabi SAW tak betul. Dia suruh buat lagu tu. Pasal apa? Orang ni tidak tertanggung, tidak akan boleh. Jangan sebab tu boleh cari helah. Jenis ni helah dia. Dan helah ni ditunjuk oleh Nabi SAW sendiri. Hadis Abu Sa'id dan Abu Hurairah dan ramai lagi ada dalam Bukhari dan Muslim. Iaitu ada satu orang dia tukar buah tamar, dia tak molek. Buah tamar dia 2 gantas tukar dengan buah tamar hak molek segatas. Nabi SAW kata, tak boleh lagu tu. Tak boleh lagu tu. Kalau nak juga gini, iaitu kamu jual dulu hak kamu ni, hak 2 gantas ni jual, ambil piti tu, beli dengan piti tu buah tamar hak molek. Nabi SAW sendiri ajar cara. Jangan tukar gitu secara langsung gitu. Tetapi jual dulu, lepas tu boleh piti, beli dengan piti tamar hak molek. Lagu tu tak apa. Nabi SAW sendiri ajar. Itu helah juga. Banyak helah ni banyak benar lah. Banyak. Lepas pada tu kisah Nabi Yusuf.
Bila adik-beradik dia nak kelik tu kan, Nabi Yusuf pun pakar, bubuh bekas dia tu. Setengah kata cupak, setengah kata piala, bekas minum. Hak mahal lah. Dia bubuh dalam pada kenderaan saudara dia. Bila nak pergi dia pun siap bui lah masing-masingnya, bui banyaklah kandung apa barang-barang tu. Lepas tu bila-bila tu bubuh dalam bekas adik dia. Lepas tu diisytiharkan. Ada ni orang curi ni, hak raja hilang ni, makuk raja ataupun piala raja ni hilang. Siapa dia? Jadi apa hukumannya? Hukumannya orang hak didapati ada pada dia benda ni, dia kena tahan. Tak boleh balik. Itu semua hela. Dia tak sewi tahu, tak sewi royak kepada adik-adik dia bahawa Bunyamin ni adik dia. Dia tak sewi tahu dia ni siapa. Dia buat lagu tu sebenarnya dia rindu sangat kepada adik dia. Dia nak duduk sekali dengan adik dia tu. Jadi dia cari jalan. Lagu mana nak suruh biar hak lain terpaksa balik, adik dia duduk sana. Lepas pada tu dia akan royak cerita lah. Lepas pada tu maksud dia nak ajak ni keluarga dia, ayah dia, apa semua ni biar mari. Itu hela. Dengan syarat yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Alqamah bin Waqqas, beliau berkata saya telah mendengar Umar bin Al-Khattab berucap, beliau berkata saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innamal a'malu binniyah, sesungguhnya segala amalan itu dikira dengan niat, yakni mengikut niat, dan sesungguhnya setiap orang mendapat apa yang diniatnya. Siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu dikira kerana Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa yang berhijrah untuk mendapat dunia ataupun perempuan yang dapat dikawininya, maka hijrahnya itu dikira untuk apa yang dia lakukan. Imam Bukhari kata sini, dia kata setiap orang itu dia dapat apa hak dia niat. Niat tu kalau niat tak boleh, nak lari daripada hukum, tak jadi lagu tu. Fil aiman wa ghairi, dalam masalah sumpah dan lain-lain. Dalam setengah nuskha tu, dalam masalah iman dan selainnya. Dalam masalah iman, orang kata murtad, kalau tidak aku bunuh. Dia pun mengucapkan gini-gini. Ucapan itu menyebabkan murtad lah. Dia pun ucapkan lah, tapi dia tidak niat. Dalam hati dia tu tak dengan iman. Yang dikiranya apa yang diniatnya, bukan apa yang diucapnya. Itu yang Bukhari nak. Dalam perkara iman, dalam perkara sumpah, dalam perkara apa-apa pun, semua mengikut niat. Lepas tu dia ambil hadis Sayyidina Umar tu, innamal a'malu binniyat. Jadi kalau orang tu dia kerana Allah, agak orang lain kata, kita punya kata hela hak boleh ni pun kerana Allah lah tu, untuk kebaikan, untuk memberikan hak dia, untuk mengelakkan kezaliman daripada dia. Dia tidak bersalah, kita nak menyelamatkan dia. Tu kerana Allah lah tu. Masuk dalam hadis ni tidak bercanggah. Memang kata sebab ni masalah niat. Niat mana kita tahu niat dia. Seperti niat Nabi Yusuf. Sehingga dituduh, maknanya mencuri adik dia tu. Dari satu segi tak boleh, tapi apa niat? Takkan maknanya niat dia tu nak suruh orang anggap bodoh adik dia. Tidak gitu, niat dia hak lain. Jadi mengikut niat. Orang lain pun pakai juga adik ni, tapi Imam Bukhari bawa lah ke dia. Bawa lah ke dia tu lah ke mana? Niat ni mana? Kalau helah ni tentu niat tak boleh. Orang lain kata tidak semesti niat tak boleh. Helah ni, kalau kita tengok contoh-contoh tadi, ada niat tak boleh. Bahkan untuk kebaikan orang tu. Kalau Nabi Ayub pukul 100 orang, bini dia jadi lagu mana?